Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Nusalli wa nusallim ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Okey, pada malam ini kita akan masuk latihan yang ke-14. Okey, muka surat 44. Latihan yang ke-14 berbunyi Iqra' al-mithala, Iqra'il mithala thumma imla'il faragha fima yali ala ghirari. Baca contoh berikut. Okay, kemudian isi tempat kosong fima yali yang berikut ala ghirarihi, seperti contohnya. Ghirarihi maknaha ala mithalihi. Misal al-mithal al-awwal hamidun jaw'an. Okey, jaw'an maknanya lapar. Okey, hamid lapar. Hamidun ini nama orang. Tak, Hamidun ini nama orang. Si Hamid itu jaw'an, lapar. Jadi kalau si Hamid ini seorang, maka jaw'an mestilah seorang juga. Jadi bila kita i'rab kataan Hamidun, Hamidun di-i'rab sebagai mubtada'. Mubtada' kalau bilangannya mufrad, maka khabar di sini jaw'an juga mesti mufrad. Berikutnya Maryam. Maryam jaw'a. Kataan jaw'a ni muannas. Okey, kalau jaw'an mudzakkar, jaw'a muannas. Jadi kataan jaw'a ni dia muannas dengan adanya alifut ta'nits al-maksurah. Okey. Alif at-ta'nits. Alif yang menunjukkan perempuan. Al-maksurah dalam bentuk huruf ya tanpa titik. Okey. Dinamakan alifut ta'nits al-maksurah dengan syarat sebelumnya mesti dibaca dengan bahagian atas. Okey, jaw'a tu muannas. Jadi Maryam muannas, jaw'a muannas. Jadi dia kena sama bilangan, sama jantinah. Okey, jadi kalau kita sebut hamidun seorang, ramainya ialah kalau hamidun jaw'an, kalau ramai at-tullabu jiya'un. Jadi di sini kita kena tahulah ya perubahan daripada mufrad kepada jamak. Di jamak ni dia tidak ada kaedah yang khusus. Jadi kita akan tengok penggunaan orang Arab. Okey, jadi at-tullabu, pelajar-pelajar itu bilangannya ramai. Okey, jadi khabarnya mesti jamak juga. Jamak bagi jaw'an yang selalu diguna oleh orang Arab ialah jiya'un. Okey, jiya'un. Kebetulan jiya'un juga diguna untuk jamak bagi jaw'a.
Jadi bila kita kata pelajar-pelajar perempuan itu semuanya lapar, disebutnya at-talibatu jiya'un. Jadi kebetulan jamaknya sama. Okey. Baik. Khalid atsyan. Atsyan maksudnya dahaga. Okey, Khalidun atsyan. Kataan atsyan diguna untuk muzakkar. Jadi dia punya arahan ni dia suruh kita buat seorang dan ramai. Jadi kalau kita gantikan Khalid tak dengan ramai pelajar lelaki. Okey, maka kita akan sebut at-tullabu. Okey, at-tullabu yatashun. Okey, at-tullabu itashun. Kalau seorang perempuan nak kita kata namanya Maryam jugalah senang. Tak? Kalau Maryam tu dahaga, maka disebut Maryam Atsya. Gitulah. Yang selalu digunanya Atsya. Sebenarnya di sana ada sedikit kaedah. Antaranya ialah muannas akan dibentuk mengikut wazan fa'la. Okey. Jadi Maryam muannas, bilangannya seorang. Jadi kalau khabarnya kita akan sebut Maryam Atsya, sama bilangan, sama jantinah. Jadi Maryam ni dia muannas. Okay, Maryam memang namanya untuk perempuan. Tidak ada sebarang simbol perempuan. Okey, di dalam budaya Arab dan dalam penggunaan kita pun bila sebut Maryam muannas. Okey. Jadi kataan Maryam ni kerap juga disebut dalam Al-Quran Al-Karim dan juga dalam kitab-kitab. Jadi semua dah masyhur dah perkataan Maryam ni, lafaznya muzakkar tapi maknanya penggunaannya untuk perempuan. Jadi kita kena samalah jantinah Maryam Atsya. Baik. Jadi kalau ramai yang dahaga, dia kata at-talibatu. Okey, at-talibatu. Pelajar-pelajar perempuan itu jamaknya kita tengok orang Arab dia guna itashun juga. Okey. Jadi kebetulan kataan ini guna kebetulan sama. Okey. Jadi peranan kita ialah kita mesti meletak satu senarai. Kataan ni biasanya dia guna untuk lelaki dan juga perempuan. Itashun. Jadi kalau kita rujuk dalam kamus, barangkali kita akan jumpa jamak yang lain. Jadi malam ni saya tak nak pening, kita ambil satu sahaja cukup. Okey. Kita kata at-tullabu itash, at-talibatu itash. Baik. Berikutnya yang kedua Ibrahim syab'an. Syab'an maksudnya kenyang. Okay, bila dia makan, bila dia kenyang, dia akan sebut syab'an. Syab'an ni kata sifat yang menggambarkan kenyang dengan makanan. Kalau orang tu dia dah kenyang dengan banyak minum air, itu perkataan lain. Okey, Ibrahim syab'an. Jadi kalau ramai pelajar, kita sebut at-tullabu. Okey.
Okey, at-tullabu Arab biasa guna itash. Okey, Arab guna apa? Itashun. Jadi kita guna yang biasa Arab gunalah. At-tullabu itashun. Samalah juga dengan at-talibat. Okey. Arab biasa guna at-talibatu itashun. Okey. Jadi ada sebahagian perkataan jamaknya itu dia boleh guna untuk lelaki dan perempuan. Jadi kita kena rujuklah kepada penggunaan orang Arab. Macam mana mereka guna perkataan. Okey. Mungkin bagi yang baru belajar, dia kata pelik lah. Tak? Ada jamak yang boleh dikongsi lelaki dan untuk perempuan. Okey. Kalau orang perempuan yang kenyang, maka kita boleh guna tak? Contohnya Maryam Syab'ah. Okey. Itu kita seragamkan dia. Syab'ah. Okey. Baik, yang ketiga al-mudarrisu ghadbanu. Al-mudarrisu ghadban, guru itu marah. Okey, perkataan al-mudarris nak dari segi bilangannya seorang. Kalau ramai guru, kita kata al-mudarrisuna. Okey, al-mudarrisuna ni jamak. Namanya jamak mudzakkar salim. Okey, kita letak waw nun di hujung. Kerana perkataan al-mudarrisuna dalam ayat ini di-i'rab sebagai mubtada. Mubtada mestilah kalau melibatkan jamak mudzakkar salim mesti guna versi waw nun. Al-mudarrisuna. Okey, kalau guru-guru itu marah disebutnya ghidabun. Al-mudarrisuna ghidabun. Jadi Arab dia banyak menggunakan ghidabun. Sebenarnya tuan-tuan ada juga jamak yang lain. Jadi saya tak nak bincang jamak yang lain. Jadi kita ambil yang mudah saja yang biasa mereka guna. Okey, baik. Jadi kalau guru perempuan al-mudarrisatu. Okey. Jadi kalau dia marah, kita akan sebut ghadbah. Gitulah. Okey. Jadi guru tu seorang dan perempuan. Jadi kita guna al-mudarrisatu ghadbah. Okey, seperti yang disebut tadi lah syab'ah, atsya, itu muannas. Ni kita ambil yang biasa diguna. Okey, jadi kalau ramai disebutnya al-mudarrisatu. Okey, al-mudarrisatu. Kita akan tengok orang Arab guna. Okey. Arab biasa guna untuk guru-guru untuk perempuan. Mereka guna jamaknya ialah ghadabah. Ini Arab biasa guna begini. Jadi mereka sebut al-mudarrisatu ghadabah. Jadi nampaklah sedikit kelainan. Yang tadi kalau guru lelaki ramai al-mudarrisuna ghidabun. Jadi di sini nampak ada sedikit kelainan lah. Yang tadi kita guna jamak yang sama untuk lelaki dan perempuan. Ini nampak ada sedikit kelainan. Al-mudarrisuna ghidabun. Okay, manakala al-mudarrisatu ghadabah. Begitu. Okey. Okey, tak apa. Benda-benda seperti ini kita akan lalui lagi akan datang. InsyaAllah kita akan sebut lagi. Jadi bila kita ulang-ulang sebut, insyaAllah dia akan lekat. Berikutnya arba'ah Yusuf Kaslan. Yusuf pemalas. Okey, Kaslan ni maksudnya orang yang malas. Pemalas lah. Okey, jadi kalau perempuan, kita sebutlah Maryam jugalah. Maryam, maka disebutnya Kaslah. Okey. Kita guna Maryam untuk mudahkan latihan kita.
Maryam kasla. Baik. Jadi Maryam ni perempuan, maka digunalah khabarnya dalam bentuk muannas juga. Tapi muannasnya tak berakhir dengan alif ta'nits al-maksurah. Ini namanya alif ta'nits al-maksurah. Jadi kita kenal macam mana? Sebelumnya baca bagi atas. Lam tu kita letak bagi atas begitulah, kita faham. Lam ni panjang sebab alif ta'nits al-maksurah ini berfungsi sebagai huruf mat. Jadi kaslah. Okey. Jadi kalau ramai lelaki dan perempuan yang malas, okey. Jadi orang sebut at-tulab. Nah, tulab ni ramai lelaki. Ramai perempuan, at-talibat. Okey. Yang mula-mula ni ramai lelaki, tak pelajar-pelajar lelaki. Ini pelajar-pelajar perempuan, ramai. Jadi dia punya khabarnya Arab kata sama saja. Okey, kusala. Okey, yang ni pun kusala. Jadi dalam Quran ada perkataan ni. Nabi SAW bila menggambarkan kriteria orang-orang yang munafik, Nabi sebut bila mereka menunaikan solat, okey, mereka kelihatan bermalas-malasan. Jadi mereka tidak buat serius, malah-malah. Jadi disebut dalam Quran kusala yuraunan nas, mereka malas, okey, dan mereka sembahyang hanyalah untuk menunjukkan kepada orang bahawa mereka sembahyang. Itu di antara sifat orang-orang munafik yang ditampilkan oleh Al-Quranul Karim. Okey, baik. Jadi kita kena letak senarai lah malam ni ya. Ulang balik, jawan jamaknya jia'. Jia' boleh belaka. Untuk jamak lelaki, jamak perempuan. Okey, atsyan muannasnya atsya. Okey, dia punya jamak itashun, itash. Dua-dua boleh, ramai lelaki, ramai perempuan. Okey. Samalah seperti syab'an. Kalau muannas syab'a. Okey, bila ramai syiba'un. Syiba' boleh guna untuk lelaki dan boleh guna untuk perempuan. Okey, ghadban muannasnya ghadba, menggunakan alif maksurah, manakala jamak ada sikit berbeza mengikut penggunaan Arab. Okey, Arab sebut ghidabun untuk ramai lelaki, untuk ramai perempuan ghadaba, macam itulah. Okey, manakala kaslan, kalau muzakkar kaslan, seorang, kalau seorang muannas kasla. Kalau ramai disebutnya kusala. Okey, kusala tu untuk lelaki dan juga untuk perempuan. Okey, jadi jamak ini kita dapati demikian mengikut penggunaan orang Arab. Jadi bahasa ni tuan-tuan kita akan tengok macam mana Arab biasa guna. Okey. Baik. Yang ke-15, ta'ammal ma yali. Perhatikan okey, yang berikut. Okey, ta'ammal, perhatikan ma yali, ungkapan berikut. Baik. Ada permulaan soalan. Kita biasa guna limadha dengan makna kenapa. Okey. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab peringkat beginners, orang yang baru belajar bahasa Arab, kita akan tampilkan kata soal yang mudah, iaitu limadha. Okey, kata soal banyak. Tak seperti man, mata, aina, ila aina, kaifa. Okey, kalau kenapa, mengapa, biasa kita guna apa? Limadha. Okey, jadi kalau kita belajar buku 1 adapun baru belajar, kita akan tampilkan sebutan yang mudah, iaitu limadha. Okey. Jadi adalah ayat lengkap dia, ada soal.
Bila kita naik lagi tinggi sikit, kita akan jumpa cara sebutannya lebih ringkas. Okey, Arab kata limadha ni diringkaskan. Dengan 5. Macam ni je. Lam bagi bawah, mim bagi atas. Okey. Jadi kalau jumpa lam, mim, lam bagi bawah, mim bagi atas, disebutnya 5. 5 tu maksudnya limadha. Okey. Baik. Contoh soalan. 5 kharajta minal fasli. 5 kenapa? Kharajta awak keluar minal fasli dari kelas. Okey. Soalan berikutnya. Akharajta minal fasli. Kita boleh guna a tu juga kata soal. Adakah? Okey, akharajta minal fasli. Adakah awak telah keluar dari kelas? Okey. Jawapannya kita boleh kata na'am. Okey. Na'am maksudnya ya. Kalau tidak boleh guna la. Baik. Jadi kalau kita guna 5, lepas 5 tu tidak ada ayat. Kalau yang tadi dia ada 5 kharajta, dia ada sambungan. 5 kenapa awak keluar? Maka kita kekalkan sebutan 5. Kalau kita soal, kita guna pendek je. Kita kenapa? Dan kita letak tanda soal. Okey. Jadi saya sebut, kita letak 5. Kemudian adalah ayat berikutnya. Di hujung tanda soal. Okey. Jadi kalau kita guna 5, kemudian terus letak tanda soal. Maka Arab biasanya menambah satu huruf. Okey. Huruf ni dinamakan ha'us sakti. Namanya ha'us sakti. Bukan ha sakti ni maksudnya pelik, istimewa, bukan. Okey, as-sakti ni maksudnya ha'ul waqfi. Ha yang diguna, ditambah jika kita waqaf. Lepas sebut 5 je, kita letak tanda soal. Tak ada ayat lepas tu. Maka perlulah diletak ha. Ha itu namanya ha'us sakti. Okey, maka disebut 5 macam tu. Okey. Baik. Contoh berikutnya, 5 darabta hadzal walada. 5 kenapa? Darabta, kamu telah pukul. Hadzal walada, budak ini. Okey. Adapun kita guna soalan menggunakan adakah, maka disebut adarabta hadzal walada. Adakah awak telah pukul budak ini? Tu maksudnya adakah. Jadi kalau kita nak tanya sebab, maka guna 5. Nak kepastian adakah awak telah pukul, gunalah a. Bergantung kepada kehendak soalan kita. Okey, baik. Jadi kalau kita kata ya, saya pukul, maka jawab na'am. Okey. Jadi kalau kita nak tanya kenapa pukul, maka kita guna 5 dengan ayat yang panjang. Bila guna 5, lepas tu datang tanda soal, maka perlulah diletaknya ha'us sakti. Gitu. Ha'us sakti ini kita letak bila kita datangkan tanda soal direct lepas 5. Jadi mesti ada ha'us sakti. Arab kata diletak itu untuk memudahkan sebutan. 5. Okey. Arab ni kalau dia berhenti, biasanya huruf akhir tu mati. Jadi kalau dibacanya lim, contohlah dibacanya lim, mungkin menjadi sedikit kekeliruan. Okey, maka ditambah ha'us sakti. Dikekalkan 5 dan ditambah di hujungnya ha'us sakti dengan syarat, lepas tu tidak ada lagi ayat. Terus datang tanda soal.
Gitulah lebih kurangnya. Okey. Latihan yang ke-16. Muka surat sebelah. Uktub al-asma' al-atiyata majruratan wa mansubatan. Dia kata tulis nama-nama kataan-kataan berikut. Okey, majruratan. Okey, majrurah ni kita jadikan perkataan itu dibaca dengan baris bawah. Wa mansubatan kita jadikan perkataan itu dibaca dengan baris atas. Okey, perkataan ni dia boleh baca baris depan, baris bawah, baris atas bergantung kepada kedudukan perkataan itu dan fungsi dia. Okey. Jadi mungkin kita baca kitabun. Kitabun di-i'rab sebagai khabar. Mungkin kita baca kitabin sebab sebelumnya ada harfu jar. Contohnya bi kitabin. Okey. Mungkin ayat lain kita guna kitaban. Sebab apa? Sebab maf'ulun bih. Okey. Baik. Kita pergi terus kepada latihan dia. Hamidun. Kalau baca Hamidun, dal dibaca dengan baris depan 2. Kenapa baca baris depan 2? Barangkali Hamidun ini bertugas sebagai mubtada'. Mubtada' kena baca baris depan. Jadi, dia tak letak dalam ayat tapi kita buat andaian. Barangkali Hamidun, dia diletak di awal ayat bertugas sebagai mubtada'. Mubtada' maka hukumnya marfu' kena baca baris depan. Gitu. Okey, berikutnya Hamidin. Sebab apa baca Hamidin? Barangkali sebelumnya ada salah satu daripada hurufil jar. Kita ambillah satu, iaitu ila. Ila ni harfun min hurufil jar. Jadi saya telah hantar sepucuk surat jemputan kenduri kahwin, contoh kan, yang akan berlangsung pada bulan 12 ni. Ila Hamidin. Okey. Kepada sahabat yang bernama Hamid. Jadi baca Hamidin sebab ada ilah. Gitulah contohnya. Mungkin kita baca Hamidan. Sebab apa Hamidan? Mungkin dia menjadi maf'ulun bih. Orang yang dipukul barangkali. Jadi baca Hamidan. Cuma dalam bahasa Arab dan juga dalam penulisan secara umum, mana-mana perkataan yang berakhir dengan tanwin atas, okey, Hamidan. Dan ni kita baca tanwin atas. Okey, tak boleh kita biarkan begitu, dikira salah. Kalau Hamidun, okey. Hamidin, okey, tak boleh ada tambahan. Kalau dan bagi atas 2, wajib ada alif. Begitu. Ya. Mesti ada alif. Hamidan. Oleh sebab itu kadang-kadang kita jumpa kitab-kitab yang tak ada baris. Tak ada baris. Jadi kosong je. Jadi kita boleh fahamlah. Dal yang belakang tu tak ada bacaan lain. Mesti dibaca Hamidan. Jadi di samping dia letak alif kat belakang ni, dia boleh menolong kita untuk membaca dengan baris yang betul. Jadi tak ada orang akan baca dengan alif ni, tak ada orang baca Hamidun, tak ada. Tak ada orang baca Hamidin. Kalau baca juga, dia tak tahulah tu. Tak pernah belajar bab tanwin. Okey, baitun, baitin, baitan. Ta baitun ni tuan-tuan, dia bukan ta marbutah. Bukan ta tutup, ikat. Ta buka. Jadi nanti kalau kita tulis, baitan, ta ni mesti bersama dengan alif. Okey, baitan. Jadi kalau kita jumpa ta yang bulat, okey, dia tak boleh. Ta yang bulat tak boleh ditambah alif. Ta yang buka saja. Contoh lain ta buka,
Tak, ringgit. Ringgitun. RM1. Okey, kalau bagi bawah ringgitin. Okey. Kalau bagi atas ringgitan. Tak boleh tulis macam tu, mesti ada alif. Kalau ringgitan mesti ada alif. Kita buka, bila dia bagi atas 2, mesti wajib ditulis alif. Kalau ada tulis macam ni, dikira salah. Dan ada juga yang baru belajar ditulis ringgitan macam ni. Dia je sebagaimana sebut. Sebut tan. Maka dia pun tulis ta bersama dengan nun mati. Ini salah. Memanglah tuan-tuan, tanwin ni bagi depan 2, bagi atas 2, bagi bawah 2. Asal tanwin itu ialah nun mati. Okey, contohnya seperti ahadun. Okey. Jadi ahadun, kita sebut ahadun dalam kaedah tanwin itu ibaratun an nunin sakinatin. Dia kata tanwin itu asalnya nun mati. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk asal macam inilah. Okey. Jadi kalaulah semua tanwin, kita tulis macam ni. Ahadun, dal bagi depan nun mati. Ahadan, dal bagi atas nun mati. Ahadin, dal bagi bawah nun mati. Maka kita tak akan jumpa lagi simbol bagi depan 2, bawah 2, atas 2. Okey, jadi dibuangnya nun. Okey, dalam tulisan. Okey, dan diletaklah dal itu dengan bagi 2. Baik, sebenarnya ini penting kita tahu semuanya sebab dia juga berkait dengan kaedah membaca. Bila dia jumpa dengan hamzah wasal. Mana-mana tanwin, bila dia jumpa dengan hamzah wasal. Contohnya Allah. Baik, dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Okey, tunggal. Tidak ada yang sama dengan dia. Qul huwallahu ahad, esa. Okey, kalau kita nak sambung, maka tak boleh baca Qul huwallahu ahadullah. Salah. Sebab dal ni bertanwin. Jadi nak sambung, kita kena kembalikan balik kaedah. Tanwin itu asalnya nun mati. Maka dalam Quran lama dulu dia ada nun kecil bawah dia. Kalau Quran baru tak ada. Maka kita akan baca Qul huwallahu ahadunillahus samad. Jadi kita akan ambil yang asal ni. Sebab tu kita kena tahu tanwin asalnya nun mati. Jadi sebenarnya tuan-tuan, perkara seperti ini bagi orang yang tak faham, tak belajar bahasa Arab dan juga tajwid, mereka akan hadapi masalah bila nak sambung. Nak sambung huruf yang bertanwin, nak sambung dengan kataan selepasnya yang bermula dengan hamzah wasal. Saya kata ini masalah besar. Tadi saya mengajar di UAE. Saya sebut sekian. Masalah ini bukan setakat kita saja, bahkan yang belajar degree. Budak pelajar dekat universiti. Tadi, ini serius. Saya sebut tadi apa yang saya mengajar tadi. Kelas di UAE. Jadi saya kata sila baca ayat pertama surah Al-Ikhlas dan sambung dengan ayat yang kedua, non-stop. Macam-macam cara saya dengar. Yang ramai yang baca Qul huwallahu ahadullahu samad. Seorang baca macam tu, yang kedua macam tu juga. Tadi saya test ni hampir dalam 5-6 orang. Mewakili semua sekali lah. Jadi bila saya terang, mereka tak tahu. Itu yang belajar di UAE. Jadi itulah dia masalah yang kita hadapi sekarang.
bila orang dia belajar Quran di sekolah rendah sahaja. Dia ambil perisa apa? UPKK, darjah 5. Dia belajar tajwid. Lepas tu dia ambil perisa apa? PSRA, darjah 6. Kali yang dulu di Selangor. Dia belajar tajwid. Lepas tu, bila masuk sekolah menengah, mereka tak belajar dah. Jadi, apa yang mereka belajar dulu, barangkali mereka lupa. Jadi, bila mereka baca, lama dah tinggal ni. Bila masuk universiti pula, lagi agak gambar. Lagilah masalah. Jadi itulah yang saya tengok tadi. Sebenarnya ramai di kalangan anak-anak yang belajar di peringkat universiti yang tak reti baca Quran. Itu yang saya tengok tadi, sangat sedih. Yang boleh baca dan tak tahu nak sambung. Jadi mungkin ada lagi yang tak reti baca. Itu yang berlaku zaman sekarang. Okey, rajulun, rajulan, rajulin. Rajulun, rajulin, rajulan. Jadi kalau sebut rajulan, kita kena tulis lam alif. Okey. Lam. Sambung dengan alif. Tapi kita punya tanwin, kena hati-hati. Tanwin ni bukan atas alif. Tanwin ni atas lam. Sebab ada saya nampak, ada yang tulis, pelajar saya, rajulan, dia tulis macam ni. Okey. Tanwin ni mesti atas lam. Bukan atas alif. Ini salah. Okey. Mesti letak betul-betul atas lam. Sayyaratun, sayyaratin, sayyaratan. Sayyaratan, tuan-tuan, Ra, kemudian ta-nya tak bersambung dekat-dekat. Ta bayar ta 2. Mana-mana huruf ta marbutah kita tak perlu tambah alif. Kalau tambah juga, macam ni, mungkin orang akan tengok keliru. Ni huruf apa ni? Macam mim je. Mim mata 2. Sebab apa? Dah tulis macam tu. Jadi menimbulkan masalah. Jadi ta marbutah tak perlu ditanda alif. Lepas ni. Sa'atun, sa'atin, sa'atan. Samalah. Ya. Mikwatun. Maksudnya iron. Alat yang kita nak iron baju tu, setrika tu, dinamakan mikwatun. Mikwatun ni alat. Iron lah. Kalau kita mengiron baju, pakaian, perbuatannya ialah kawar. Kawar. Okey, kawar tu maksudnya kita mengiron. Dah campur bahasa dah ni. Kawar. Okey, ini fi'il. Fi'ilun madhi. Mudhari'nya ialah yakwi. Kawar, yakwi. Okey. Berikutnya saburatun. Buku kita tak ada syaddah. Jadi tuan-tuan letaklah syaddah atas ba. Saburatun. Kemudian saburatin, kemudian saburatan. Madrasatun. Mim, dal, ra, sin, ta marbutah. Di atas ra tidak ada syaddah. Maka dibacanya madrasatun. Kalau ada syaddah, dibacanya mudarrisatun. Begitu. Berikutnya madrasatin. Last sekali madrasatan. Samalah. Ta marbutah tidak diletak tanda alif. Tak ditambah alif selepasnya. Okey. 17 yang ke-17. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal, perhatikan. Ma yali. Apa yang berikut. Okey. Baik. Kataan hati ni, kita tak boleh hati ni dia ialah perkataan hati ni maksudnya datangkan ataupun berikan. Hati. Hati ni tuan-tuan, dia tak ada mudhari', dia tak ada amar. Okey. Jadi hati ni terjemahnya datangkanlah. Jadi
dalam perbincangan perkataan Arab, dia ada 3 bahagian. Dia ada isim, kata nama, dia ada fi'il, kata kerja, dia ada huruf. Huruf tu maksudnya huruf yang berfungsi, ada makna seperti wa dan li bagi, li untuk, adapun demi. Huruf itu kategori yang ketiga. Ada sebahagian perkataan dalam bahasa Arab nak kata dia ni isim, tak boleh sebab dia tak memenuhi syarat. Nak kata dia fi'il pun tak boleh juga. Sebab dia tak boleh nak pusing kepada mudhari', nak pusing madhi, mudhari', amar. Jadi Arab guna hati, dia tak ada madhi. Hati ni maknanya perintah, berikanlah, datangkanlah, sebutkanlah. Jadi maknanya tu perintah. Tapi dia tak ada madhi, telah, datangkan, tak ada. Sedang, datangkan, sedang berikan, tak ada. Maka hati ini, maka ahli-ahli bahasa kata dia ni tak boleh kita kata fi'il amar secara mutlak. Okey? Dia campur-campur. Tak apalah, nanti kita akan bincang akan datang, tinggi sikit. Okey, kalau suruh seorang lelaki disebutnya hati ya Ahmad. Kalau suruh seorang perempuan, disebutnya hati ya Su'ad. Okey, perkataan Ahmad semua maklum lelaki. Okey, dalam budaya Arab, dalam budaya kita dan sebagainya, semua maklum Ahmad ni lelaki. Tapi yang peliknya Su'ad ni tuan-tuan. Su'ad ni, kalau budaya kita, barangkali ada yang kata lelaki. Sebab apa? Sebab di hujung tak ada ta marbutah. Dan kita kadang-kadang sebut Sa'ad, hampir dengan Su'ad. Jadi orang kata, ni perempuan ke Ustaz? Kataan Su'ad ini tuan-tuan, sin dibaca dengan dhammah, su, bukan sa. Ain dibaca panjang, ada alif. Okey, dal dibaca baris satu sahaja. Tidak boleh dibaca dengan tanwin. Okey, perkataan Su'ad ini nama khas untuk perempuan dalam budaya Arab. Okey, jadi kalau nak lelaki, maka kita sebut Sa'adun. Tak ada alif. Sa'adun. Okey, ada seorang panglima perang, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang dilantik mengepalai tentera Islam untuk melawan tentera pimpinan Rustum dalam perang yang terkenal namanya Ma'rakah Al-Qadisiyah. Okay, yang berakhir dengan kemenangan Islam, di mana Rustum berjaya dibunuh oleh orang Islam dan ahli tentera Islam di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey, baik. Jadi kalau kita suruh seorang perempuan, maka ada sedikit perubahan. Okey, ditambah ya. Dia ada ya kat belakang tu. Disebutnya hati, panjang sikit dua harakat. Okey. Jadi kalau kita suruh ramai lelaki, hatu. Okey, datangkanlah. Okey, berikanlah, sebutkanlah. Okey, ya ikhwan, wahai saudara-saudaraku. Okey, hatu ya ikhwan. Jadi hatu ni dia guna arahan untuk ramai lelaki. Baik, itu dalam Quran, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah kata, datangkanlah hujah-hujah kamu jika kamu orang yang benar. Okey, untuk kita suruh perempuan ramai, maka disebutnya hatina. Begitu. Okey, hatina ya akhwat. Jadi latihan kita sangat simple. Okey, insya-Allah akan datang. Kita akan detailkan sikit. Okey, jenis perkataan yang bercampur antara isim, fi'il, dan fi'il itu pun dia ada. Kadang-kadang diguna dengan makna amar, dia ada istilah yang tertentu, kita akan bincang akan datang insya-Allah. Okey, berikutnya tuan-tuan, latihan yang ke-18, uktub al-ayatil khamsa al-ula min suratul Rahman wa suratul Hadid wa suratul Naba. Dia suruh kita tulis 5 ayat pertama daripada surah Ar-Rahman. Okey.
Tuan-tuan boleh belek Quran, boleh tengoklah. Dan 5 surah, 5 ayat pertama surah Al-Hadid, 5 surah pertama surah An-Naba. An-Naba ni barangkali kita biasa dengar. Tak? Ar-Rahman pun sama juga. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan dan sebagainya lah. Al-Hadid mungkin kita baca tapi kurang ingat. Okey. Yang last sekali al-kalimatul jadidah, kata-kata baru, okey, yang telah pun dipelajari dalam pelajaran berikut, pelajaran yang lepas. Kita ulang. Okey, majallatun, satu majalah. Jadi majallatun ni kalau jamaknya diguna jamak muannas salim, majallat. Okey. Berikutnya turun ke bawah. Imaratun. Imaratun maksudnya satu bangunan. Okey, jamaknya yang Arab guna ada beberapa. Jadi dalam buku kita dia guna jamak taksir, amair. Okey, imaratun. Nah, jamaknya ialah amairu. Mungkin kalau tuan-tuan buka dalam kamus dia bagi imarat pun boleh. Okey. Berikutnya suratun, satu surah Quran. Okey, kita baca dengan sin ya, bukan dengan sa. Kalau baca dengan sa dengan makna gambar. Okey, suratun di sini maksudnya surah dalam Quran. Bila banyak disebutnya suwarun. Okay, perkataan suwarun ini ada disebut dalam Quran. Antaranya dalam surah Hud, ayat yang ke-13. Okey, bila Allah Ta'ala, bila kaum musyrikin Mekah mencabar Nabi, mereka tuduh Nabi ini yang buat Quran, yang reka-reka yang tulis Quran. Lalu Allah kata dalam ayat yang ke-13 surah Hud, am yaquluna iftarah qul fa'tu bi 'ashri suwarin. Okey, Nabi Quran sebut qul fa'tu, wahai Muhammad, cabarlah mereka supaya mereka datangkan bi 'ashri, 10 suwarin, surah. Okey. Yang sama, yang mereka mampu menulis merekanya sendiri. Dengan menjemput pakar-pakar mereka. Tapi mereka tak mampu. Jadi dalam ayat ini ada perkataan suwar. Dengan makna surah-surah. Berikutnya rakibun, seorang yang menaiki kenderaan. Disebutnya rakibun. Kadang-kadang disebut sebagai penumpang. Bila ramai, rukabun. Jadi kita punya buku ni didatangkan satu saja yang kerap diguna, yang familiar. Okey, kalau tuan-tuan buka dalam kamus barangkali kita akan jumpa 2, 3 patah. Yang pertama sekali rukabun, yang kedua rakbun, yang ketiga diguna rakibuna, jamak muannas muzakkar salim. Jadi pengarang tampilkan satu sahaja supaya kita terbiasa dengan jamak ini. Rakibun, rukab. Berikutnya sinnun. Sinnun asalnya dengan makna satu batang gigi. Sinnun. Okey, dalam konteks yang lain barangkali menggunakan sinnun untuk kita tanya berapa kam sinnuka, berapa umur. Jadi sinnun asalnya makna gigi. Sebab itu kalau orang tu nak sembelih kambing, dah bersalin gigi ke belum? Isyarat kepada cukup umur. Okey, jamaknya ialah asnanun. Ni jamak taksir. Baik. Atas dia syaqqatun. Okey. Syaqqatun. Jamaknya syiqaqun. Syaqqah ni asal makna satu belahan. Okey. Syaqqah ni kalau kita tengok ya, satu flat, okey, ataupun kondominium, setiap tingkat tu dia ada rumah-rumah. Rumah yang pertama, yang kedua. Jadi rumah-rumah itu dinamanya syaqqah. Okey, bila banyak syiqaqun. Syiqaqun. Okey, kalimatun, satu patah perkataan. Okey, jamaknya ialah kalimatun. Kataan ini kita kerap guna. Dalam Quran pun banyak ada, dan dalam doa-doa pelindung diri pun ada sebut. Antaranya ialah a'udzu bikalimatillah at-tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung
dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna daripada sebarang kejahatan yang Allah ciptakan untuk menguji kita. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Okey, berikutnya jaa. Jaa ni makna apa? Telah datang. Nah, telah datang, telah tiba, telah sampai, bergantung kepada ayat. Okey, jaa ni tuan-tuan, dia ni fi'il madhi, fi'lun madhi. Jadi kalau awak tanya kita lah, bila sebut fi'lun madhi, apa mudhari' dia? Mudhari'nya ialah yaji'u. Okey. Hamzahnya lepas ya, bukan atas ya. Ini baru betul. Sebab saya ada jumpa, ada yang tulis macam ni. Hamzah sini diletak. Ini salah. Kalau macam ni, G baca pendek. Mesti ya tu mati, lepas tu baru Hamzah. Barulah G tu panjang, ya akan berfungsi sebagai huruf mat untuk panjangkan bunyi G bagi bawah. Kalau macam ni, rumah ya tanpa titik ini hanya sekadar tempat duduk bagi Hamzah. Maka G dibaca pendek. Okey? Yang last kali yang saya sebut tadi, kawa. Okey. Kawa, kalau kita sebut tanpa tulis, kita pun kata sila tulis kawa, mungkin ada yang tulis kawa begini. Saya sebut masya, mungkin ada yang tulis masya tu begini. Salah. Masya makna apa? Telah berjalan. Jadi semasa kita belajar, kita kena tahu. Masya ni tulis macam mana? Arab tidak tulis dengan alif tegak. Mereka tulis alif dalam bentuk ya tanpa titik. Masya, samalah kawa. Arab tak tulis dengan alif tegak. Mereka tulis dengan huruf ya tanpa titik. Ya tanpa titik ini dia berfungsi sebagai huruf mat. Sebab itulah dalam Quran, kalau jumpa begini, dia akan dapati atas ya ni ada simbol alif kecil macam ni. Jadi nak beritahu yang panjangnya itu ialah waw, bukan ya. Sungguh, ini kalau yang tak biasa dengan simbol Quran, ada yang baca salah. Seperti perkataan as-salah. Okey, perkataan as-salah. Dalam Quran, lam bagi atas. Baris yang pertama dia bagi atas, baris kedua dia diletak atas waw. Jadi kalau orang tu dia tak biasa dengan resam Quran, maka dia akan baca as-salawatah. Okey, ini resam Quran. Kataan yang sama, sebutan yang sama, tapi ditulis as-salatah begini. Ini untuk tulisan as-salah di luar Quran. Ayat-ayat yang kita bina sendiri bukan ayat Quran, tulisnya begini. Manakala ayat-ayat Quran, sebaiknya tulis begini. Okey. Kenapa begitu? Kita kena tulis mengikut resam yang telah pun siap ada. Panjang cerita dia. Jadi, antara sebab ditulis begitu, antaranya ialah Al-Quran ni tuan-tuan, dia ada kepelbagaian bacaan. Sehingga bagi yang belajar bab qiraat, mungkin ada yang belajar qiraat 7. Ada yang belajar lebih lagi qiraat 10. Jadi di situlah. Okey, dengan simbol yang berbeza ini barangkali memberi kelonggaran kepada bacaan yang lain. Mungkin tak tepat bacaan lain, qiraat lain dibaca dengan as-salawat. Jadi nak baca itu pun kita kena belajar qiraat. Jadi bila kita tak belajar qiraat, kita kena baca sebagaimana yang ditulis mengikut resam Usman. Okey, begitulah. Okey tuan-tuan, untuk malam ini saya rasa cukup setakat ini sahaja. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan sambung ad-darsus sabi'. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam insya-Allah.